Sastia cemerlang, kejaya gemilang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Akila binti Muhammad Azri. Pada video ini, saya ingin mengupaskan tentang tajuk Sastia cemerlang, kejaya gemilang. Baiklah, secara ringkasnya yang dapat kita fahami, sastia cemerlang kejaya gemilang ialah peribadi atau sifat yang mulia dalam individu yang menghasilkan produk kerja yang berkualiti. Baiklah, ciri yang pertama ialah pekerja yang mempunyai sikap inisiatif. Pekerja yang mempunyai sikap inisiatif ini adalah mereka yang melaksanakan tugas mereka sebelum mereka diarah oleh majikan mereka. Maknanya, mereka melakukan tugasan mereka tanpa disuruh oleh majikan mereka. Hasilnya, pekerja tersebut akan lebih tekun, lebih teliti dalam melaksanakan pekerjaannya. Maka, secara tak langsung juga, dia akan dapat mengelakkan sebarang kesilapan semasa melakukan pekerjaan tersebut. Kesilapan dalam pekerjaan sememangnya boleh dimaafkan. Tetapi, jika kesilapan tersebut berlaku berulang kali, maka sudah semestinya dia akan menimbulkan masalah pada diri sendiri dan juga orang lain. Ciri yang kedua ialah pekerja yang bertanggungjawab. Pekerja yang bertanggungjawab ini, dia sudah semestinya tidak memikirkan keuntungannya semata-mata tanpa memikirkan akibat perbuatannya itu kepada orang lain. Hasilnya, pekerja ini akan disegani oleh rakan sekerjanya dan juga majikannya. Maka, secara tak langsung, kerjaan yang diceburi olehnya akan lebih maju ke hadapan. Ciri yang ketiga ialah pekerja yang jujur dan amanah. Jujur dan amanah merupakan tonggak utama keharmonian dan kejayaan dalam sesebuah institusi. Bayangkan, jika seorang pegawai itu tidak amanah dan jujur dalam pekerjaannya, sudah pasti segala urusannya tidak akan berjalan dengan lancar dan menyebabkan kehancuran dalam institusi tersebut. Mari kita lihat contoh peristiwa Nabi Muhammad SAW di mana baginda diamanahkan oleh Sayyidatina Khadijah untuk menjalankan perniagaan di negeri Syam. Perniagaan tersebut diiringi oleh pembantu Sayyidatina Khadijah iaitu Maisarah. Semasa perniagaan tersebut berlangsung, baginda menunjukkan nilai-nilai kejujuran dan amanah. Maka hasilnya perniagaan tersebut beroleh keuntungan yang besar dan berlipat ganda. Setelah pulangnya dari negeri Syam, baginda menyerahkan apa yang patut dan perlu diserahkan kepada Sayyidatina Khadijah dengan penuh amanah. Ciri yang keempat ialah pekerja yang mempunyai disiplin dalam menguruskan masa. Pekerja ini mampu menguruskan masa dengan lebih baik dan cekap. Pengurusan masa sangat dititik beratkan dalam bidang pekerjaan. Ini kerana pekerja tersebut dapat meringankan beban tugasnya sekaligus dapat memudahkan segala urusan kerjanya. Ciri yang kelima ialah pekerja yang tidak suka menangguhkan pekerjaan. Pekerja ini dikatakan tidak suka melewat-lewat ketugasannya. Sebagai contoh, jika pekerja tersebut diamanahkan untuk menyiapkan dan menghantar tugasannya pada 30 September 2020, maka sudah pasti dia akan menyiapkan tugasan tersebut seminggu sebelum tarikh tersebut. Maka secara tidak langsung juga tugasannya itu akan kelihatan kemas, bersih kerana dia tidak tergopoh-gapah dalam melakukan tugasan tersebut. Banyak sebenarnya langkah-langkah dalam pembentukan sastia seseorang ini. Yang pertama, peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak untuk menerapkan nilai-nilai murni. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang dilahirkan itu adalah diumpamakan sebagai kain putih. Maka, tanggungjawab ibu bapa lah untuk mencoraknya sama ada menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Yang kedua ialah peranan masyarakat yang tidak melepaskan tangan. Sebagai contoh, si A melihat si B menunjukkan sikap-sikap yang negatif atau sikap-sikap yang tidak baik di khalayak orang ramai. Maka, sudah menjadi tanggungjawab si A untuk menegur si B dengan penuh berhemah supaya si B dapat memperelokkan tingkah lakunya itu.
Apabila masyarakat sudah terbiasa mengamalkan sikap tegur menegur dengan cara yang berhemah ini, maka sudah pasti juga masyarakat dapat membiasakan diri untuk menunjukkan nilai-nilai atau sikap-sikap yang positif di antara satu sama lain. Yang ketiga dan yang terakhir ialah peranan diri sendiri. Kita perlulah mengajar diri kita untuk menerapkan nilai-nilai murni dengan menghadiri kelas agama dan sentiasa bermuhasabah diri setelah melakukan sesuatu perkara. Kita perlu sentiasa beringat bahawa adakah kelakuan kita ini menimbulkan akibat yang buruk kepada orang lain ataupun tidak. Kita lihat sahaja contoh pengasas syarikat Alibaba iaitu Jack Ma yang telah berjaya disebabkan ketekunannya, kegigihannya, disiplin dalam menguruskan masa, jujur dan amanah serta nilai-nilai murni yang ditonjolkan oleh beliau ini telah menyebabkan bisnes syarikat beliau iaitu Alibaba telah membuka mata di persada dunia. Dan kita kena ingat, seseorang yang telah mengecapi kejayaan yang manis ini sudah pasti dia berusaha bersungguh-sungguh. Pak kata pepatah, usaha tangga kejayaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.